Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita teruskan lagi tentang perkongsian masih lagi dalam tajuk Kulliyatul Khams. Dan untuk kali ini pembahasan dia ialah berkaitan dengan Al-Fas, iaitu salah satu Kulliyatul Khams. Yang kedua ialah Al-Fas. Untuk kali ini, kita akan bahaskan 3 perkara asas, iaitu yang pertama, pengertian Al-Fas. Apa dia Al-Fas? Apa beza dia dengan Al-Jins? Dan juga kuli-kuli yang lain. Begitu juga kita akan ketahui apakah contoh bagi Al-Fas. Kemudian kita daripada ta'rif tersebut, kita cuba huraikan sebab apa penggunaan perkataan dalam ta'rif tersebut, apakah tujuannya dan sebagainya. Seterusnya kita akan melihat pembahagian Al-Fas, ta'rif bagi setiap pembahagian dan juga contoh yang berkaitan dengan pembahagian tersebut. Itulah perkongsian untuk pertemuan kita kali ini, insya-Allah. Baiklah, kita mulakan dengan ta'rif Al-Fas. Apakah yang dikatakan Al-Fas? Al-Faslu huwa juz'ul mahiyati as-sadiqu 'alaiha fi jawabi ayyu syai'in huwa fi zatihi. Mana ta'rif ni mesti dihafal daripada awal sehingga akhir. Dia merupakan, yang dikatakan faslu tu adalah merupakan juzuk mahiyah. Maknanya dia adalah sebahagian daripada mahiyah. Maknanya perkara yang tidak boleh diasingkan daripada mahiyah. Mahiyah ni maksudnya hakikat sesuatu. Maknanya dia kalau diasingkan maka tidak sempurna hakikat tersebut. Tidak dikatakan sesuatu, hakikat sesuatu tu melainkan dengan adanya al-faslu juga. Dia merupakan juz'ul mahiyah, maknanya komponen asas, komponen utama bagi sesuatu hakikat. As-sadiqu 'alaiha, yang bersama dengan hakikat tersebut. Maknanya tidak boleh dipisahkan. Menjawab persoalan ayyu syai'in huwa. Yang mana satu, yang mana apakah cirinya. Menjawab persoalan apakah ciri sesuatu tersebut pada hakikatnya ataupun fi zatihi. Mana itulah yang dikatakan al-faslu. Maksudnya dia adalah ciri yang paling utama ialah adalah juz'ul mahiyah. Dia merupakan juzuk mahiyah ataupun komponen utama yang ada pada hakikat sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Dan dia merupakan jawapan kepada persoalan ayyu syai'in, iaitu persoalan yang memerlukan jawapan berkaitan dengan ciri pembezaan. Ciri pembeza. Ayyu syai'in, yang mana satu yang dikatakan sebagai sesuatu tu. Contohnya manusia. Yang mana satukah yang dikatakan manusia? Apa ciri utama dia? Jadi jawapan pada persoalan tersebut dinamakan al-fasl. Kemudian kita melihat apakah perkara-perkara yang terkeluar daripada ta'rif ini. Seperti mana kita tahu, ta'rif sifat dia mesti jami'. Maknanya mengumpulkan segala ciri yang ada. Kemudian dia mani'. Maksudnya mengeluarkan ataupun menegah daripada perkara yang tidak berkaitan masuk dalam ta'rif tersebut. Jadi melalui ta'rif ini kita lihat apakah perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan ta'rif. Ta'rif ini melalui perkataan-perkataan yang ada. Yang pertama melalui perkataan juz'ul mahiyah. Melalui perkataan juz'ul mahiyah ini maka terkeluarlah kuli yang lain. Yang pertama naum. Naum terkeluar disebabkan kerana naum adalah merujuk kepada tamamul mahiyah, bukannya juz'ul mahiyah. Maka bila sebut juz'ul mahiyah terkeluarlah naum. Tidak termasuk dalam ta'rif ini kerana naum dia merujuk kepada tamamul mahiyah. Makna keseluruhan ataupun keseluruhan yang dikatakan hakikat sesuatu. Kemudian terkeluar juga perkataan
kulli yang dalam kategori khasah dan juga kulli yang di dalam kategori ardul am. Kerana sebab apa terkeluar daripada perkataan juz'ul ni, juz'ul mahiyah ini, kerana kedua-dua kulli ini dia merupakan perkara luaran, li'annahuma kharijani 'anil mahiyah. Kerana kedua-dua kulli tersebut iaitu khasah dan juga ardul am merupakan perkara luaran daripada hakikat sesuatu. Dia merupakan sifat, sifat luaran yang berada pada hakikat sesuatu. Maka dengan kata juzuk, bila juzuk ni dia berada pada hakikat, oleh sebab tu terkeluarlah yang berbentuk aradi, berbentuk perkara yang mendatang, perkara yang menempel ataupun perkara yang luaran. Maka terkeluarlah khasah dan juga ardul am dengan perkataan juz'ul mahiyah. Kemudian dengan perkataan sadiqu 'alaiha terkeluar juga juz'ul mahiyah. Juzuk yang berbentuk madi, yang boleh kita nampak, yang boleh kita ceraikan, maka tidak termasuk dalam kategori ta'rif ini. Faslu ni ialah ciri yang utama yang ada yang tak boleh dipisahkan. Maka terkeluarlah juzuk-juzuk yang boleh dipisahkan, di antaranya juzuk yang berbentuk madi yang boleh kita nampak, kita pisahkan. Kemudian melalui perkataan jawabu ayyu syai'in huwa fi zatihi terkeluarlah jins dan juga nau'. Mana nau' terkeluar dengan yang pertama dengan sebab juzuk tadi, yang kedua dengan sebab persoalan. Kalau faslu ni dia menjawab persoalan yang memberi jawapan membezakan. Kalau jins kita dah lalui pada perkongsian lepas, dia adalah merupakan jawapan bagi persoalan ma huwa. Kita nak tahu hakikat sesuatu tu. Jadi jawapan pada persoalan tu kita jawab dengan jins. Maka terkeluarlah jins. Kerana kedua-dua jins dan juga nau' ini merupakan yuqalani fi jawab ma huwa. Maka kedua-dua ni terkeluar sebab kedua-dua ni menjawab persoalan ma huwa, apakah dia. Kalau faslu, persoalan dia ayyu syai'in. Di situ ada perbezaan. Oleh sebab itu, kedua-dua jins dan juga nau' ini terkeluar kerana kedua-duanya jins dan juga nau' ni adalah menjawab persoalan ma huwa. Jadi melalui takrif ni maka terkeluarlah baki kulli yang 4. Makna faslu ni inilah ciri-ciri yang perlu ada sehingga kita boleh mengatakan inilah yang dikatakan faslu. Apa contoh dia? Tengok misal dalam buku kamu muka surat 28 juga, as-sahil. Sahil ni makna bunyi kuda. Bunyi kuda ni hanya kuda saja ada bunyi tersebut dan dia merupakan hakikat kuda. Salah satu daripada hakikat kuda, juzuk daripada kuda tersebut, bunyi kuda tu. Kemudian begitu juga natik. Bila kita tanya ayyu syai'in insan, kita jawab natik. Apakah ciri yang membezakan manusia dengan dalam kategori haiwan yang lain? Iaitu natik, yang boleh berfikir. Haiwan lain tak boleh berfikir. Hanya ada pada manusia. Jadi perkataan natik itulah yang dikatakan faslu. Kerana apa? Kerana natik itu yang pertama dia berada pada hakikat manusia dan dia tidak boleh dipisahkan. Dan kalau kita tanya ayyul insan huwa, kita tanya apakah yang dikatakan manusia, kita jawab natik. Jadi kita menjawab dengan menggunakan fas. Begitu juga kita dalam membina ta'rif nanti, yang pertama kita mesti datangkan jins, yang kedua kita mesti datangkan fas. Maka sebab jins dan juga fasli ini adalah merupakan zati. Merujuk kepada hakikat sesuatu, zati. Maka dia mesti digunakan dalam pembinaan ta'rif. Itu 3 isi yang perlu kita ketahui melalui tajuk asas ini, al-faslu, iaitu ta'rif,
contoh dan juga perkara-perkara yang terkeluar daripada ta'rif tersebut. Seterusnya, isi berkaitan dengan aqsamul fasli, iaitu pembahagian fasli. Ini soalan juga sering keluar berkaitan dengan persoalan pembahagian. Uzkur aqsamul fasli ataupun hati aqsamul fasl. Berikan pembahagian ataupun sebutkan pembahagian fasl. Jadi pembahagiannya ada dua, mudah saja untuk diingat. Faslul qarib dan juga faslul ba'id. Faslul qarib iaitu hampir, ba'id jauh. Tapi yang dikendaki dengan faslul qarib dan faslul ba'id ini ada istilah ataupun pengertian yang khusus yang perlu kita hafal, perlu kita ingat dan hafal. Kita pergi satu persatu. Yang pertama, faslul qarib. Yang dikatakan faslul qarib itu ialah huwa ma yumayyizu syai'a an jinsihil qarib. Iaitu sesuatu yang membezakan sesuatu yang lain dalam kategori jinsul qarib. Ataupun kita boleh kata dinamakan faslul qarib itu ialah merupakan pembeza hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu tu dia ada ciri utama yang membezakan dia dengan hakikat-hakikat yang lain. Yang pembeza itulah yang dinamakan al-fasl. Contoh, cuma yang dikatakan qarib tadi, jins faslul qarib tadi ialah pembeza hakikat sesuatu tu dalam konteks ataupun dalam kategori jinsul qarib. Maka pembeza yang berlaku pada jinsul qarib itu dinamakan faslul qarib. Mudah saja, ya. Iaitu gandingan jinsul qarib. Jadi pembeza dalam jinsul qarib yang banyak-banyak tu, yang membezakan tu dinamakan faslul qarib. Untuk lebih jelas kita lihat contohnya. Contoh jinsul qarib kita dah lalui pada perkongsian yang lepas ialah di antaranya perkataan haiwan. Di bawah perkataan haiwan ni terdapat dia punya nauk dia, ya. Ada insan, ada fars, ni semua ni haiwan lah. Himar, arnab, difda, katak. Jadi semua ni dinamakan nauk. Di antara banyak-banyak ini, apakah pembeza yang boleh membezakan setiap hakikat yang ada? Contohnya hakikat insan dengan hakikat kuda. Apakah pembezanya? Jadi pembeza itu adalah dinamakan fasl. Contoh bagi manusia pembezanya ialah natik, berfikir. Natik ini adalah hakikat yang tidak ada pada hakikat yang lain. Oleh sebab tu dia dinamakan fasl. Begitu juga kuda, sahil, himar, nahik. Ini semua merujuk pada bunyi-bunyi yang membezakan hakikat sesuatu. Gharib bagi bunyi arnab. Difda' bunyi dia naqiq. Jadi yang di bawah ni semua dinamakan faslu. Sebab dengan adanya perkara-perkara ini dia membezakan dengan hakikat-hakikat lain. Contohnya bunyi kuda dengan sahil ini dia membezakan himar. Himar dia ada ciri utama dia yang membezakan yang lain. Jadi pembeza itu nama dia faslu. Dan kenapa nama dia qarib? Sebab dia berlaku pada jinsul qarib. Oleh sebab tu nama dia faslul qarib. Berlaku pada jinsul qarib. Mudah saja. Masih lagi dalam pembahagian fasl. Ya, pembeza tadi, pembeza utama tadi. Kita dah lalui faslul qarib. Kini kita melihat apakah yang dikatakan faslul ba'id. Faslul ba'id. Apa beza dengan faslul qarib tadi? Ta'rif dia ialah, ini perlu dihafal, ma yumayyizul syai'a an jinsihil ba'id. Di sini ya saja. Kalau kamu dah hafal satu ta'rif, dia punya pembeza dia di sini saja. Kalau faslul qarib, an jinsihil qarib. Kalau faslul ba'id, an jinsihil ba'id. Jinsul ba'id ni ialah, yang dikata jinsul ba'id ni, termasuk juga jinsul wasit yang kita telah
kongsikan pada tajuk jins itu. Maknanya yang dikatakan faslul ba'id itu ialah segala pembeza yang membezakan di antara hakikat yang berlaku dalam kategori jinsul ba'id. Jinsul ba'id ini iaitu selain daripada jinsul qarib. Dinamakan dinamakan faslul ba'id. Termasuk jinsul qarib pun faslun yang ada pembezanya ada pada faslul pada jinsul wasit tu dinamakan juga sebagai faslul ba'id. Tetapi secara umumnya yang berlaku dalam kategori jinsul ba'id. Apa yang dikatakan jinsul ba'id dalam tajuk ini ialah yang selain daripada jinsul qarib. Jadi pembeza hakikat yang berlaku pada jinsul ba'id itulah dinamakan faslul ba'id. Apa contohnya faslul contoh bagi jinsul ba'id ialah nami. Kita dah tahu dalam pembahasan jins itu salah satu contoh bagi jinsul ba'id ataupun nami ini adalah jinsul wasit. Maka pembeza yang berada dalam pembahasan nami ini dinamakan faslul ba'id. Apa contohnya? Ialah hassas. Nami ini terbagi pada dua. Ada yang mempunyai deria dan ada yang tidak mempunyai deria. Contoh hassas ialah manusia. Contoh ghairul hassas ialah tumbuh-tumbuhan. Apakah pembeza di antara manusia dan tumbuh-tumbuhan? Pembeza dia ialah hassas. Jadi hassas ini dipanggil faslul ba'id sebab hassas ni berlaku pada dalam kategori selain daripada jinsul qarib. Dia berlaku pada nami, perkataan nami. Maka oleh sebab tu hassas adalah dinamakan faslul ba'id. Begitu juga ghairul hassas juga dinamakan faslul ba'id. Sebab dia adalah pembeza kepada kategori kalau hassas tadi manusia, ghairul hassas tadi ialah binatang. Jadi tumbuh-tumbuhan. Apa pembeza di antara tumbuh-tumbuhan dan juga manusia? Hassas yang mempunyai yang mempunyai deria rasa, perasaan, manakala tumbuh-tumbuhan tidak ada deria rasa yang dalam bentuk perasaan. Jadi kedua-dua perkataan ini dinamakan faslul ba'id. Kemudian kena ingat bahawa yang dikatakan faslu itu ialah menjawab persoalan ayyu syai'in insan huwa fi zati. Kita jawab hassas. Jawapan hassas ini dinamakan fasl. Kemudian dia dalam kategori apa? Di dalam kategori ba'id sebab berlaku dalam jinsul ba'id. Begitu juga perkataan ayyu syai'in nabat huwa fi zatihi. Apakah yang dikatakan tumbuh-tumbuhan pada hakikatnya? Kita jawab ghairul hassas. Jawapan ghairul hassas ini adalah menjawab persoalan ayyu syai'in. Maka dia dinamakan faslul ba'id. Tapi sekiranya persoalan ini diubah dengan soalan ma huwa, maka jawapan daripada ma huwa itu dinamakan jins. Wallahu a'lam. Itulah pembahasan yang ringkas berkaitan dengan faslu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam pembahasan yang berkaitan dengan kulliyatul khams. Yang berbaki lagi 3 ya insyaAllah. Wallahu a'lam. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira sehingga kita bertemu lagi dalam perkongsian yang akan datang. Terima kasih di atas sokongan semua. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.